أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فلا يضره إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله ويتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكر الله في من عنده. قال تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. Alhamdulillah, pertamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin dan limpah kurnianya insya-Allah pada hari ini 15 hari bulan Zulhijjah 1443 Hijrah kita dapat bersama-sama kembali dalam merancangkan lagi ilmu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam merancangkan lagi pengajian kita, pengajian modul 2 iaitu pengajian al-hadis ataupun lebih tepat lagi pengajian ulumul hadis. Tuan-tuan perempuan, sidang peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala pada hari ini sebagai preview kepada yang mana mereka yang masih lagi terkeliru ataupun masih lagi ingin mengenali dengan lebih lanjut tentang modul 2 pengajian ulumul hadis, dan insya-Allah pada malam ni kita sama-sama dapat saksikan beberapa slide yang mungkin boleh membantu untuk meningkatkan lagi minat dan juga kefahaman terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Alhamdulillah, kita lihat pada malam ni insya-Allah sebagai permulaannya, pada malam ni insya-Allah kita ada 12 minggu lagi untuk kita belajar sedikit sebanyak tentang ilmu hadis, ilmu yang menjadi asas dan tunjang dalam Islam, dalam agama kita Islam, yang mana dia menjadi sumber utama bersama-sama dengan Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada malam ni kita mulakan dengan sedikit tentang kitab yang mungkin boleh jadi rujukan. Yang di sebelah tu, yang sebelah salam tu tidak, tapi yang sebelah ni cara mudah memahami ilmu-ilmu hadis. Ini salah satu daripadanya daripada Dr. Manna' Khalil Khattan yang telah diterjemah. Ini boleh juga digunakan pakai, dan satu lagi adalah kitab Pengenalan Ilmu Mustalahul Hadis karangan Syekh Abdul Majid Al-Ghori. Diterjemah ke dalam bahasa Melayu, boleh cari
Al-Muyassar fi Ulum Mustalah Al-Hadith. Jadi dua kitab ini bolehlah dijadikan rujukan untuk bahasa Melayunya, untuk kita terus memahami akan ilmu mustalahul hadis. Sebab pengajian hadis ini dia banyak cabangnya, kita akan lihat sebentar lagi. Tetapi sebagai satu semangat dan juga galakan, kalau boleh kita cari buku ini di Shopee ataupun di kedai-kedai buku yang terdekat, insya-Allah. Mudah-mudahan kita dapat mengenali dengan lebih dekat lagi tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, sebagai mukaddimahnya pada malam ini, insya-Allah diterangkan di sini daripada berkenaan dengan keistimewaan penuntut ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebelum kita pergi kepada keistimewaan, anda telah bacakan banyak ayat-ayat Al-Quranul Karim tadi yang memberikan kepada kita gambaran betapa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai tempat yang sangat tinggi di dalam Islam. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quranul Karim, ayat surah An-Najmi menyebut wama yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi ia adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, yang mana dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke langit, diberitahu di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu bahawa kejadian Isra dan Mi'raj ini adalah kejadian yang sememangnya telah dirancang oleh Allah Subhanahu wa taala daripada langit. Yang mana apa yang dicakapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu merupakan satu wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dalam surah An-Nahl ayat 44 menyebut wa anzalna ilaika az-zikra. Kami telah turunkan kepada kamu wahai Muhammad az-zikr. Az-zikr yakni Al-Quran. Litubayyina lin-nas wa ma nuzila ilaihim. Apa yang telah diturunkan kepada mereka wa la'allahum yatafakkarun. Jadi perkataan litubayyina lin-nas, as-sunnah ini mengambil peranan untuk menerangkan akan zikir tadi, akan Al-Quran tadi. Peranan yang cukup besar. Kemudian disusuli dengan qauluhu ta'ala wa ma atakumur rasulu fakhuzuh. Apa yang telah didatangkan daripada Rasul itu hendaklah kamu ambilnya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Di dalam surah Al-Hasyr, apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu maka hendaklah kamu tinggalkan. Wattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dalam bab kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Ali Imran menyebut bahawa ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah, katakanlah wahai Muhammad sekiranya kamu cinta Allah. Cinta, qul in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutlah aku. Ikutlah jalanku, ikutlah sunnahku. Ikutlah apa yang aku bawa ini. Nescaya yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kamu insya-Allah. Wa yaghfir lakum, dan Allah mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Banyak ayat-ayat yang menunjukkan bahawa kita hendaklah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana di sana terdapat ganjaran-ganjaran Allah Subhanahu wa taala yang cukup hebat, yang cukup besar, yang cukup agung,
yang mana Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan membebaskan daripada azab Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi umat Islam sangat mengambil berat terhadap periwayatan hadis serta menjaganya kerana ia merupakan sumber hukum yang kedua selepas Al-Quranul Karim. Ia juga merupakan gambaran tentang kepada kehidupan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kehidupan sebenar Nabi sallallahu alaihi wasallam datang daripada sirah, datang daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diterangkan oleh perawi-perawi hadis yang bermula dengan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah yang bermula daripada sejak kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam umpama macam kita menjaga Al-Quran dan agama Islam. Oleh itu terdapat banyak hadis yang memperkatakan tentang kelebihan mempelajari, mengajar, menjaga dan mempertahankan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kelebihan yang pertama yang boleh kita dapati daripada penuntut ilmu hadis. Maknanya kalau kita mula mempelajari tentang ilmu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, Allah janjikan di hari kiamat nanti dengan wajah yang berseri-seri dan mendapat kedudukan yang tinggi. Apatah lagi kalau kita baca dan kita memahami satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun kita dengar. Kita dengar dengan teliti hadis ini yang disebut apa kelebihan-kelebihan orang yang mempelajari ataupun mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul naddara Allahu imra'an sami'a minna hadithan سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه. Daripada Zaid ibn Thabit radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menulis wahyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Quran. Dia telah meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, semoga Allah memperindahkan seseorang. Naddarallahu imra'an. Karena ini janji Allah Subhanahu wa taala dengan menggunakan sirah fa'il madhi membawa kepada penerusan. Apabila orang yang buat ini dia berlaku penerusan di hari kiamat nanti dengan cahaya. Dengan cahaya, kedudukan juga tinggi, wajahnya juga berseri-seri macam orang ambil wuduk. Sami'a minna hadisan. Yang pertama sekali, orang yang telah mendengar daripada kami hadisan. Satu hadis, iaitu percakapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanya mendengar saja. Mendengar sahaja dapat pahala ini. Kemudian fahafidhahu, dan dia menjaganya, memeliharanya, menghafalnya. Menghafal itu salah satu daripada kaedah menjaga hadis, memelihara hadis. Dan dia menjaga dengan teliti, dengan elok apa semua. Hatta yuballighuhu, sehinggalah apa yang dia tahammul tadi, apa yang dia bawa daripada hadis Nabi SAW yang didengar tadi ni, dijaga dengan teliti sehinggalah dia yuballighuhu, sehinggalah dia menyampaikannya kepada orang lain. Menyampaikannya sama ada dia sampaikan terus tanpa dia mengajarkan ataupun dia menyampaikan sambil dia mengajarkan kepada orang lain. Maka kelebihan Allah Ta'ala bagi kepada dia. Yuballighuhu, jadi
Maknanya di sini kalau kita membaca hadis Nabi SAW, didengar oleh orang lain pula dihafal. Jadi pahala itu sama seperti mana yang Nabi SAW sebut. Allah Ta'ala memperindahkan seseorang itu dengan wajah yang berseri-seri di hari akhirat nanti. Berapa ramai? Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Berapa banyak orang yang menyampaikan ilmu kepada orang yang lebih berilmu. Wa rubba hamili fiqhin laysa bifaqih. Dan ada berapa ramai di kalangan pembawa ilmu itu yang tidak berilmu. Kesemuanya yang berilmu atau tidak berilmu, betapa ramai mereka, tak kiralah yang berilmu ataupun memahami atau tidak memahami. Allah Ta'ala memberikan ganjaran yang terbaik, yaitu kedudukan yang tinggi dan juga wajah yang berseri di akhirat nanti. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Majah dan At-Tirmizi, dan Imam At-Tirmizi kata hadis ini adalah hadis yang hasan. Jadi hujah kepada kita insya-Allah. Hadis yang kedua yang merupakan ganjaran Allah Ta'ala bagi orang yang menjaga hadis ini, orang yang mempelajari hadis, dia menjadi benteng agama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada penyelewengan, tafsiran yang batil dan juga tipu daya. Daripada Usamah ibn Zaid radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfauna anhu tahrif al-ghalin wa intihal al-mubtilin wa ta'wil al-jahilin. Akhrajahu al-Ala'i fi Bughyatil Multamis wa huwa hadisun hasan. Daripada Usamah ibn Zaid. Ini tadi Zaid ibn bin Harisah. Ini anak angkat Nabi SAW dan juga cucu angkat Nabi SAW. Hubbun Nabi SAW. Usamah ibn Zaid ibn Al-Harisah. Anak angkat Nabi, meriwayatkan daripada Nabi SAW, menyebut bahawa yahmilu hadzal ilma. Ilmu ini, yakni ilmu hadis, yang dibawa dan disandang oleh golongan kulli khalafin uduluhu. Orang yang membawanya, iaitu di kalangan orang yang dipercayai, mampu untuk yanfauna anhu tahrifal ghalin. Maknanya orang yang membawa hadis Nabi SAW adalah golongan yang dipercayai, golongan yang thiqah, golongan yang dipandang tinggi. Yang mana apabila dipandang tinggi tadi, dengan kethiqahan yang ada pada mereka, mampu untuk menjadi benteng agama Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada siapa? Daripada tahrifal ghalin, daripada sebarang penyelewengan golongan pelampau. Kita lihat pada hari ini dan pada bila-bila masa sejak zaman Nabi SAW sampai sekarang, ada golongan-golongan pelampau termasuk Khawarij dan sebagainya. Mereka menyalahgunakan hadis Nabi SAW sehingga menyebabkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala diperkatik-katikkan. Dia menyalahgunakan hadis sehingga terseleweng daripada jalan yang sebenar. Wantihal al-mubtilin, tipu daya golongan batil. Golongan batil ini cukup banyak pada hari ini kalau kita lihat. Tetapi dengan orang yang mengetahui tentang hadis Nabi SAW, dia mampu menjadi benteng kepada orang yang nak menipu daripada golongan yang batil. Wa ta'wil al-jahilin, daripada ada juga benteng daripada penafsiran salah daripada golongan yang jahil. Banyak orang hari ini kita lihat dia petik hadis mana satu daripada mana-mana buku atau kitab lalu digunakan untuk kepentingan diri dia, tanpa dia mengetahui bahawa hadis tersebut statusnya bagaimana dan sebagainya.
Kelebihan yang seterusnya adalah kelompok yang lebih berhak untuk menjadi kumpulan yang mendapat kemuliaan sebagai orang yang memelihara agama. Kalau lihat, ada di sana golongan yang berhak untuk mendapat kelebihan tertentu daripada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ahli hadis adalah yang lebih berhak daripada mereka untuk mendapat kemuliaan. Daripada Thauban radhiyallahu an, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'ala al-haqq la yadurruhum man khazalahum hatta ya'ti amrullah. Akhrajahu Muslim fi sahih. Akan sentiasa wujud sekumpulan daripada kalangan umatku. Ini ahli hadis. Golongan yang berada di atas kebenaran. Ahli hadis lebih berhaklah berada di situ. Sebab mereka membawa panji sunnah Nabi SAW. Al-Quran yang ada pada mereka, sunnah yang ada pada mereka membawa kepada kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tidak akan memudaratkan mereka setiap yang menjauhkan diri daripada mereka. Kita tahu setiap generasi ke generasi kita melihat bagaimana berlaku begitu hebat sekali cabaran yang dilalui oleh para sahabat Nabi, tabi'in dan seterusnya, ulama-ulama dalam nak memenangkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Tetapi sentiasa terzahirnya kebenaran itu sehingga ke hari kiamat. Jadi golongan tersebut zahirina 'alal haq, sentiasa mendapat kemuliaan dalam rangka mereka untuk mengangkat martabat agama Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini. La yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah Allah mendatangkan amar Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mudarat. Allah janji Allah akan memelihara mereka, tidak akan mencemarkan mereka. Tidak akan diperkotak-katikkan mereka selagi mana mereka berada di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, berada di atas ajaran Al-Quran, ajaran hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka terpelihara daripada sebarang kemudaratan. Sehinggalah berlaku hari kiamat. Golongan ahli hadis juga golongan yang lebih berhak mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. An Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Sesungguhnya manusia yang paling layak terhadap aku di hari kiamat kelak adalah orang yang paling banyak berselawat kepada aku. Dan tentulah kita hari ini, hari Jumaat, banyak berselawat kepada Nabi SAW. Ahli hadis, setiap kali lalu hadis Nabi SAW, mereka lah yang paling banyak sekali berselawat berbanding dengan orang yang tak baca hadis. Tak mengamalkan hadis ataupun tak hanya saja membaca yang lain. Tetapi orang yang membaca hadis ini tak terlepas daripada banyak bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila banyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia orang yang paling layak dan berhak untuk mendapat syafaat di hari akhirat nanti. Itu di antara hadis-hadis yang menggalakkan kita supaya mempelajari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, ahlul hadis fi kulli zaman kas-sahabah fi zamanihi. Ahli hadis, orang yang berkecimpung dalam bidang hadis ini, fi kulli zamanin, adalah pada setiap masa itu, setiap zaman itu, umpama macam sahabat pada zaman mereka. Kana yaqul idza ra'aitu sahibul hadis, kata Imam Syafi'i, kalaulah aku melihat
seorang itu yang membawa hadis Nabi SAW, meriwayatkan hadis Nabi SAW, faka'anni ra'aitu ahadan min ashabin Nabi. Seolah-olah aku melihat mereka ini adalah salah seorang daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu bahawa semua sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila orang tu dia membawa hadis Nabi SAW, menyampaikan hadis Nabi SAW, meriwayatkan hadis Nabi SAW, maka dia seolah-olah, kata Imam Syafi'i, macam sahabat Nabi SAW. Kata Az-Za'farani, di antara salah seorang sahabat besar, Al-Imam Syafi'i, ma ala wajhil ardi qaumun afdalu min ashabil hadis. Tidak ada di atas muka bumi ini yang lebih afdal daripada ashabul hadis. Yattabi'una atharan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sentiasa mengikuti jejak langkah tinggalan warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Sufyan Ats-Tsauri, salah seorang daripada tabi'in, tabi'in. Al-malaikatu hurrasus sama'. Malaikat itu penjaga langit. Wa ashabul hadis hurrasul ard, dan ahli hadis orang yang menjaga bumi ini, mana memelihara keharmonian bumi ini dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang dinyatakan oleh salafus salih berkenaan dengan berkecimpung dalam bidang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berkenaan dengan ayat yang mana disebut di dalamnya kitab wal hikmah. Laqad manna Allahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Allah telah mengurniakan kepada orang mukmin ketika mana Allah Taala mengutuskan kepada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul daripada kalangan mereka, yatlu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ke atas mereka, wa yuzakkihim, dan membersihkan mereka, wa yu'allimuhumul kitab, dan mengajar mereka akan Al-Quran, wal hikmah, dan hikmah di sini menunjukkan bahawa dia adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin, walaupun mereka pada dahulunya di kalangan mereka yang berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, zakarallahu al-kitab wa huwa al-Quran wa zakara al-hikmah fasami'tu min ardi min ahli al-ilm bil-Quran yaqul al-hikmah sunnah. Aku telah dengar daripada salah seorang daripada ahli muka bumi ini bahawa al-hikmah itu adalah sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lianna al-Quran zikr, sesungguhnya Al-Quran adalah peringatan ataupun zikir, wa atba'ul hikmah, dan disusuli dengan hikmah, yakni sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah telah kurniakan dua perkara ini yang memberi cahaya kepada dunia. Jadi itu di antara kelebihan-kelebihan orang yang menuntut ilmu hadis. Terusnya secara umumnya marilah kita sama-sama melihat sedikit banyak adab-adab dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala secara umum. Sebelum kita nak pelajari, kita kena ketahui dahulu, kita mempelajari adab-adab sebelum kita mencuburi satu-satu perkara, termasuk menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apa dia adab-adab penuntut ilmu? Secara umumnya, yang pertama untuk diri sendiri, yang pertama mesti ada niat yang ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas dengan seikhlas-ikhlasnya, iaitu tak ada dalam diri dia kecuali hanya kerana Allah Subhanahu wa taala.
Niat yang ikhlas, niat yang datang daripada hati jiwa nurani yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Bukan kerana siapa-siapa, bukan kerana disuruh, bukan kerana apa. Itulah yang menjadi tunjang kepada barakahnya apabila dia menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah untuk dia sendiri juga, ikutilah jalan para salafus salih, iaitu para sahabat Nabi dan para ulama sesudah mereka yang mengikuti jejak langkah mereka dalam seluruh aspek agama. Maknanya kena sematkan dalam diri kita nak ikuti segala jalan jejak langkah para salafus salih. Barulah ilmu kita yang dapat kepada kita adalah ilmu yang betul, ilmu yang sebetul-betulnya, baik dalam tauhid, ibadah maupun dalam yang lain. Terusnya sentiasa takut akan Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menjaga takut kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dengan menjaga syiar-syiar Islam, menampakkan dan menyebarluaskan sunnah, dengan mengamalkan dan menyebarkannya, mengajak ajaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang lain dengan ilmu, dengan sikap, dengan amal, serta berhias dengan sifat al-firas ataupun kepahlawanan, berlapang dada dan bersikap baik. Semuanya ini menunjukkan bahawa betapa kita ini takutkan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap kali kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, semaikan dalam diri kita perasaan takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita dapat menjauhi daripada sifat-sifat yang boleh merasakan bahawa diri kita lebih hebat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Penuntut ilmu juga selalu kena menjaga sifat sifat muraqabah, iaitu sentiasa sedar akan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Kena ada. Apabila kita nak mempelajari ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini, apatah lagi mempelajari hadis Nabi SAW, kena ada sifat muraqabah, iaitu sentiasa sedar akan Allah Taala ini sentiasa duk tengok kita, duk awasi kita. Segala tindak tanduk kita kesemuanya dalam pandangan dan pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, rendah diri dan tidak sombong. Merasa rendah diri, tidak menunjuk-nunjuk. Rasa bahawa diri itu tak ada apa-apa pun. Walaupun penuh di dada dengan ilmu, tetapi tetap merasa rendah diri. Tetap merasa bahawa dirinya yang tidak terbaik. Ini penuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, qanaah, berpada dengan apa yang ada yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zuhud, mengamalkan, berpada dengan sesuatu yang Allah Taala. Setelah kita syukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala, berpada dengan apa yang ada dan tidak melakukan perkara-perkara yang walaupun ia mubah tetapi boleh menyebabkan hati hilang daripada pandangan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia tinggalkan perkara-perkara mubah tadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Itu zuhud. Kalau pakaiannya dia tidaklah sampai ke tahap mencari pakaian-pakaian yang boleh menunjukkan diri dia dan sebagainya. Kalau makan, dia makan sekadar untuk memenuhi perutnya, sekadar untuk mengalaskan perutnya sahaja, bukan semata-mata sampai banyak dia berpuasa, banyak dia berqiyam. Kasratu al-qiyam was-siyam, ini tanda-tanda orang tu zuhud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam masa yang sama juga, zuhud ini bukan sampai ke tahap dia meninggalkan hak-hak sesama manusia. Kalau hak dia sebagai seorang ayah, seorang suami, dia tidak meninggalkan. Ini zuhud. Bukan zuhud pada setengah-setengah orang, dia mengasingkan diri langsung daripada masyarakat sehingga tidak langsung berinteraksi. Pergi duduk di gua-gua mana-mana, kononnya berta'abud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak. Orang yang zuhud adalah orang yang sentiasa memberi hak-hak dia. Hak-hak, menunaikan hak ke semua yang ada di atas muka bumi.
barulah ilmu yang kita pelajari tadi dapat sampai dengan mudah kepada kita. Apabila kita menunaikan hak-hak dan di samping kita banyak menghampiri ataupun muraqabah taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala. Berhias dengan keindahan ilmu iaitu sikap perilaku yang baik yang meliputi ketenangan, kewibawaan, kekhusyukan, ketawaduk serta konsentrasi dijalankan kebenaran dengan membangunkan keadaan lahir ataupun batin serta meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengannya. Seorang penuntut ilmu hendaklah menghindari permainan, perbuatan sia-sia. Apabila kita nak menuntut ilmu, kita kena serius. Kita tak bolehlah semua benda kita nak main, semua benda kita nak buat lawak, semua benda kita nak melarakan dia. Sebab ilmu barakah itu datang apabila kita menumpukan perhatian kepada menerima ilmu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak sesuai untuk majlis-majlis ilmu bagi majlis-majlis yang banyak buat lawak, banyak ketawa, banyak benda yang melucukan sehingga kata orang tua benak hati. Kalau kita duk rajin duk melawak, duk rajin duk buat lebih kurang. Sebab itu ilmu yang kita pelajari ini sehingga kan hari ini kita lihat keadaan semasa semua benda nak buat lawak. Sehingga dia tak sedar bahawa lawakan yang dia buat tu sehingga menghina agama Allah Subhanahu wa taala. Kita ada masalah sikit ke dengan ada video tersekat ke macam mana? Admin tolong tengok saya video ataupun live anak ni okey ke? Hello? Okey lah. Teruskan. Okey. Sebab macam slide tak bergerak, apa tak boleh. Oh, slide memang tak gerak. Sekejap ya, anda masuk balik nanti. Baik. Baik, yang seterusnya adalah fokus dan teliti dalam belajar. Setiap kali kita nak belajar, hendaklah kita sentiasa fokus, hendaklah kita tumpu perhatian dan setiap ilmu yang kita dapat itu kita teliti. Butir-butir yang keluar daripada guru kita. Barulah kita dapat ilmu yang baik untuk kita. Jangan banyak tidur, jangan banyak hilang fokus. Kadang-kadang kita fokus. Sambil-sambil kita belajar, kadang-kadang kita duk main benda lain. Tengok phone umpamanya. Sambil belajar tengok TV, sambil belajar tengok buat benda lain. Tidak mungkin berlaku seseorang itu apabila dia buat dua perkara dalam satu masa. Dia nak tumpu yang mana? Sudah tentulah dia mesti menumpukan salah satu daripadanya. Kalau dia nak belajar, dia fokus belajar. Kalau dia nak buat benda lain, dia fokus benda lain. Itu sebenarnya adab kita menuntut ilmu. Walaupun benda tu boleh dilihat sebagai orang kata apa, boleh buat, tapi dalam bab untuk kita menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita sentiasa fokus, sentiasa terkiz supaya ilmu Allah Subhanahu wa taala ini datang dalam keadaan yang baik dan kita dapat menerima dalam keadaan yang baik dan tersemat di dalam diri kita. Barakahnya akan dapat nanti. Sebab itulah disediakan, perlu persediaan dengan buku, dengan nota, dengan apa sahaja supaya kita lebih tumpu. Kalau sekadar kita pendengar sahaja, kadang-kadang kita hilang fokus. Sebab itulah al-ilmu saydun. Ilmu itu umpama macam binatang buruan, dia boleh datang dan pergi, cepat lari sana sini.
Kita lah yang kena kejar dia. Wal kitabatu qaiduhu, kata ulama, dan tulis itu merupakan cara untuk kita mengikat haiwan buruan tadi. Tak terlepas daripada diri kita tentang tulisan. Apa saja yang keluar daripada mulut, kita rakamkan dan kita tulis. Terusnya tekun dan sabar. Dalam menuntut ilmu ni menuntut kepada kita tekun dan juga sabar. Sebab banyak cabaran ketika mana kita menuntut ilmu, terutamanya yang bekerja. Kadang-kadang kita nak sambung belajar, kita nak buat apa ataupun kita nak buat, nak dapat terima ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sudah tentulah di sana ada cabaran-cabaran. Masing-masing ukur diri, tanya sejauh mana cabaran yang bakal kita hadapi ataupun yang sedang dihadapi, cabaran sekeliling kita yang menuntut daripada kita tekun dan juga sabar. Tak sama. Orang tu dia menghadapi musibah, dia menghadapi keadaan, tugasan-tugasan yang berat-berat kadang-kadang menyebabkan dia rasa give up nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perlu di situ ketekunan dan kesabaran. Inilah yang menjadi motivasi kepada kita. Sabar dan terus sabar, sabar dan terus sabar, sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membuka jalan kepada dia untuk mengangkat dia daripada keluh kesah, daripada gelisah, daripada segala sebarang bentuk yang dia hadapi, daripada menghalang daripada menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Selain daripada adab dengan diri sendiri, adab dengan guru. Apabila kita nak menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah menghormati guru kita. Walaupun guru tersebut mungkin lebih muda daripada kita ataupun rakan sebaya dengan kita dan sebagainya. Ini adalah kunci kepada keberkatan dalam menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Meneladani akhlak yang baik dan sifat mulia seorang guru. Kalau boleh, seorang guru yang baik itu diikuti dan dijadikan qudwah, uswah. Guru ini umpama macam murabbi. Umpama macam bukan setakat mudarris tetapi murabbi, yang mampu mendidik kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan guru juga kita perlu semangat mengajar. Jadi guru juga bergantung kepada kita juga kadang-kadang dalam semangat untuk dia mengajar. Sebab tu semangat seorang mengajar seorang guru bergantung pada sejauh mana muridnya mendengar pelajaran dengan seksama dan konsentrasi di dalamnya. Tergantung kepada reaksi inderanya terhadap guru dalam rata pelajaran. Oleh kerana itu berhati-hatilah, jangan sampai engkau membebankan guru dengan sikap-sikap yang ada pada kita, sampai menyebabkan tempiasnya sampai kepada guru. Guru rasa susah nak mengajar kerana kita. Sebab itulah awal tadi menghormati guru. Kalau dalam pelajaran kita duk ganggu guru, kita duk sembang, kita duk buat apa sampai mengganggu konsentrasi guru, hilang penumpuan. Guru nak mengajar pun dia hilang penumpuan. Kita pasal tumpu untuk membetulkan kita. Jadi dalam bab ini kita kena ada rasa hormat pada diri kita. Barulah apabila ada hormat pada diri kita, kita tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan guru rasa tak senang dengan kita. Kadang-kadang malas datang kelas, kadang-kadang mari, menyebabkan guru rasa gelisah dengan anak muridnya. Jadi menyebabkan semangat mengajar guru itu turun pada tahap yang tidak sepatutnya. Dengan guru juga menulis setiap perkara yang didengar dan dilihat semasa belajar dari guru dan menjaganya dengan baik. Setiap kali guru mengajar, kita fokus, kita lihat. Dan setiap apa yang keluar daripada guru, kita tulis, kita jaga dengan baik, insya-Allah. Kemudian
Yang terakhir, menjauhkan diri daripada berguru dengan ahli bid'ah, ahli khurafat dan sesat daripada kebenaran. Yang ini yang patut kita jauhilah dalam adab kita dalam berguru. Sebab ahli-ahli khurafat, ahli-ahli bid'ah ini mereka membawa kepada apa yang mereka bawakan, sehingga kita menyebabkan kita sesat daripada kebenaran. Sebab itulah kita pandai kena pilih menuntut ilmu daripada siapa. Sebab ilmu itu adalah apa yang datang yang membawa kita supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita tersalah guru menyebabkan kita jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mengenali Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu tentang adab-adab menuntut ilmu, insya-Allah. Baik, kita nak masuk ke slide 15 ini. Kita nak mula dah sedikit sebanyak tentang pengenalan tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Apabila kita nak mempelajari ilmu hadis, kita pergi kepada umumnya sesuatu ilmu itu. Ilmu itu disebut yang kita nak terima dalam apa dua bab Quran atau bab hadis ini, dia ada dua bahagian. Ilmu itu macam khabar. Sesuatu ilmu itu disebut sebagai khabar. Sesuatu disebut sebagai khabar, yang mana khabar tersebut dia ada dua bahagian. Ilmu yang pertama, bahagian yang pertama, khabar yang disebut sebagai khabar naqliyah. Ilmu yang berasaskan kepada dalil-dalil naqli. Itu ilmu yang berasaskan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan datang daripada Al-Quran, iaitu ayat-ayat Al-Quranul Karim, juga khabar, dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam juga merupakan khabar. Macam kita tunggu, tengok berita lah kan. Tengok berita, tengok percakapan orang, dengar percakapan orang dan sebagainya. Yang sampai kepada kita maklumat tersebut, secara umumnya begitu. Maklumat tersebut dalam bentuk naqli ataupun dalam bentuk aqli. Itu yang kedua. Aqli ini maknanya selain daripada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berdasarkan kepada kaedah daripada ulama usuliyin menyebut bahawa an-nassus sarih la tata'arradu ma'a aql sahih. Nas yang jelas, nas ni daripada Al-Quran, daripada hadis. Bila sebut an-nas, maknanya dalil, dalil naqli. Yang datang daripada Al-Quran, yang datang daripada hadis. Yang jelas. Yang jelas dari sudut boleh jadikan hujah, yang jelas dari sudut kita faham akan arahan dan larangannya. Ia jelas, tidak ada kesamaran, tidak ada kita nak tafsirkan kepada benda lain kecuali yang memang yang sememangnya jelas. La tata'arradu ma'a aql sahih, tak mungkin bercanggah dengan akal yang sahih. Akal yang waras tidak mungkin tidak dapat menerima satu nas yang sahih. Ya, segala arahan, segala larangan, segala bentuk-bentuk khabar dan sebagainya yang sahih, yang jelas tentang perkara tersebut sudah tentulah diterima dengan akal yang sahih, dengan akal yang waras. Hanya akal yang tidak waras saja yang tidak boleh terima nas yang sahih ini. Baik, kita tengok daripada sudut pendalilan daripada Al-Quran dan daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, bila sebut tentang dalil, satu dalil itu kita pergi kepada sudut yang lebih
mencabar sikit, yang lebih fokus sikit dalam bab ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ini. Sebab dalil ialah sesuatu benda yang boleh dijadikan hujah, satu benda yang boleh kita berpijak pada dia, asas kepadanya. Jadi dalil ini membawa kepada kita dari mana datangnya dalil tadi, dan dengan dalil tersebut dia boleh membawa kepada kita kepada sesuatu benda yang kita nak faham daripada dia, apa dia. Okey. Okay, ada dalil dari sudut wujudnya dalil itu. Yang pertama dari sudut subutu ad-dalil, kewujudan dalil tersebut, wujudnya itu secara qat'i. Wujudnya dalil itu secara qat'i, maknanya jelas-jelas dalil itu wujud. Disebut dalam Al-Quran secara jelas. Dalil tentang solat umpamanya, jelas-jelas disebut di situ. Maknanya disebut di sini bahawa wujudnya dalil itu secara qat'i. Qat'i ini iaitu jelas-jelas ada, buktinya ada, berada di situ, berada dalam kitab Allah Subhanahu Wa Taala. Disebut sebagai qat'iyyatis subut, sememangnya ada. Qat'iyyah as-subut, wujudnya dalil itu secara qat'i. Mana jelas arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita sembahyang, wajib kita sembahyang secara qat'i. Kewajipan sembahyang itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Wa aqimus salah, umpamanya, kan? Kemudian dari sudut adanya dalil itu kadang-kadang daripada sumber yang zanniyatis subut. Kewujudan dalil tersebut kadang-kadang datang daripada sumber yang samar-samar. Sama ada dia wujud atau tidak, berlaku di sana kesamaran yang berdasarkan kepada sangkaan. Sebab itulah Al-Quran ini jelas-jelas ia ada. Jelas-jelas ia ada. Sebab itu disebut sebagai qat'iyyatis subut. Banyak Al-Quran ini dinakalkan kepada kita secara mutawatir akan kewujudannya daripada zaman Nabi Muhammad sampai sekarang ini. Tak mungkin ada seorang pun yang boleh ingkar tentang ketidakadaan Quran. Al-Quran itu ada. Al-Quran itu wujud sampai sekarang ini. Tak mungkin ada orang nafikan bahawa tiada Al-Quran di sana. Daripada 114 surah dengan ayatnya, dengan kalimahnya yang ada dalam Al-Quran, tak mungkin tertanggal satu pun terlepas pandang. Sebab itulah disebut sebagai qat'iyyatis subut, sememangnya ada Al-Quran. Tetapi dalam bab sunnah Nabi SAW ada yang qat'i dan ada yang zanni. Dan kebanyakannya daripada sunnah Nabi SAW ini dikatakan bersifat zanniyatis subut. Sehinggalah ada dalil-dalil yang menjelaskan akan kesamaran-kesamaran tadi. Tapi bukan semua, tetapi dia mestilah berdasarkan kepada kaedah-kaedah yang membawa kepada qat'iyyatis subut. Jadi sunnah Nabi SAW sumbernya ataupun dari mana datang dia punya terbitnya daripada mana, kadang-kadang kita nak menyebut ataupun nak mengandaikan bahawa kewujudan sunnah ini ada atau tidak berdasarkan kepada qat'iyyatis subut dan juga zanniyatis subut. Dan kebanyakannya sunnah Nabi SAW ini dikatakan ulama sebagai zanniyatis subut. Sehinggalah berdasarkan kepada qarinah-qarinah yang membawa kepada qat'iyyati as-subut tadi. InsyaAllah kita akan berjelaskan nanti apabila sampai kepada masanya nanti tentang sunnah Nabi SAW. Baik. Apabila dalil dah ada, daripada Quran pun dah ada, sunnah pun dah ada, maka daripada dalil itu nak membawa kepada kefahaman. Contohnya ada ayat Quran pasal dirikan sembahyang.
nak tahu kewajipannya terhadap sembahyang itu, adakah arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala jelas-jelas secara qat'i, dilalah daripada situ, adakah dia membawa kepada wajib, maka di situ disebut sebagai qat'iyatud dilalah. Dilalah dia sememangnya jelas-jelas ada. Dan ada juga dalilnya ada, tetapi kadang-kadang dia menjadi samar untuk kita nak faham apa arahan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ataupun apa arahan daripada Nabi SAW dan apa larangan daripada Nabi SAW. Sebab itulah yang jelas disebut sebagai qat'iyatul dilalah, yang samar disebut sebagai zanniyatul dilalah. Dilalah daripada nas yang ada tadi. Membawa kepada apa? Membawa kepada wajib, membawa kepada sunat, membawa kepada makruh. Yang inilah yang disebut sebagai qat'iyatul dilalah ataupun zanniyatul dilalah. InsyaAllah akan diperjelaskan nanti apabila sampai masanya, insyaAllah, dengan contoh-contoh yang bakal diberikan nanti, insyaAllah. Baik, seperti mana kita ketahui bahawa sumber utama dalam Islam adalah Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Itu yang paling utama. Apabila kita sebut tentang sumber, maknanya sumber agama Allah Subhanahu Wa Taala adalah sumber yang Rabbani, yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang daripada Nabi SAW yang merupakan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ia juga menterjemahkan kepada kita syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Al-Quran dan Sunnah menterjemahkan syahadah kita. Al-Quran dari sudut bahasa merupakan bermaksud bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang sehingga disebut sebagai Quran. Kalau kita tengok Quran daripada kata terbitan qara'a. Qara'a bermaksud membaca. Qara'a yaqra'u. Dan masdar dia adalah qira'atan. Dan sirah mubalaghah, sesuatu benda yang diulang-ulang, disebut-sebut secara membesarkan dia, disebut sebagai mubalaghah. Quran selalu dibaca, jadi disebut sebagai Quran. Sebab itulah kata Al-Imam Al-Ghazali, Al-Quran ini apa? Al-Quran adalah kitab yang diturunkan ke atas Rasul Nabi SAW, iaitu Nabi Muhammad SAW, yang tertulis di dalam mushaf. Yang kita bawa pada hari ini adalah mushaf Al-Quran yang ditulis di dalamnya. Dinukilkan kepada kita daripada baginda secara mutawatir. Kita akan belajar nanti macam mana yang disebut sebagai mutawatir. Ada syarat-syarat dia. Tanpa ada sebarang keraguan. Tanpa ada sebarang keraguan tentang Al-Quran. Ini yang disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali. Adapun sunnah. Sunnah dari sudut bahasa adalah jalan atau kehidupan, sama ada ia bersifat terpuji ataupun sebaliknya. Ada sunnah yang terpuji dan ada sunnah yang terkeji. Adapun dari sudut istilah pula terbahagi kepada dua definisi. Definisi menurut ahli hadis dan definisi menurut ahli usul. Ahli hadis mengatakan bahawa sunnah adalah setiap yang disandarkan kepada Nabi SAW daripada perkataannya, perbuatannya, pengakuannya, takrir, sifat khuluqiyahnya, sifat akhlaknya, sifat-sifat peribadi Nabi SAW, dan sifat khalqiyah, iaitu sifat fizikal Nabi SAW, dan kehidupan Nabi SAW sama ada sebelum perutusan Nabi SAW, sehinggalah Nabi SAW menjadi Rasul. Ini disebut dalam kitab Qawaidut Tahdits di sisi ahli hadis. Adapun di sisi ahli usul, sunnah adalah setiap yang diambil daripada Nabi SAW, daripada Al-Quran melalui perkataan yang selain daripada Al-Quran, daripada Nabi SAW, perkataan, perbuatan dan takrir, yakni
pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengakuan maknanya Nabi tak kata apa, maknanya tanda setuju pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maknanya bezanya ahli usul dengan ahli hadis ini dari sudut sifat-sifat Nabi, sifat-sifat akhlak Nabi dan juga sifat-sifat fizikal Nabi sallallahu alaihi wasallam saja yang membezakan di antara takrif ahli hadis dan juga takrif ahli usul. Baik, dalil akan kewajipan sunnah untuk kita ambil Al-Quran dan sunnah ini ada dalam hadis Nabi SAW, riwayat Al-Imam Malik dan kitab Al-Muwatta, taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitab Allah wa sunnati nabiyih. Aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang tidak akan, dengan dua perkara tersebut tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang dengannya, yaitu kitab Allah yakni Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan sunnah Nabi SAW tidak akan sesat selama-lamanya. InsyaAllah. Membawa kita kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini firman Allah SWT yang telah dibacakan tadi. Wa ma atakumur rasulu fakhuzu. Apa yang datang kepada kamu daripada Rasul itu hendaklah kamu ambil kesemuanya. Wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang dilarang daripada Nabi SAW kesemuanya, fantahu, hendaklah kita meninggalkannya. Wattaqullah. Kedua-dua benda tadi, larangan dan arahan dan larangan tadi kita ambil semua, dan kita adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana apabila kita melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah dan Rasul tadi, sesungguhnya Allah taala bagi tahu, Allah bagi amaran bahawa innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah itu sangat pedih akan azabnya, akan hukumannya. Dan seruan menyampaikan hadis daripada hadis yang disebut tadi, nadharallahu 'abdan sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha wa rubba hamil fiqhin ghaira faqih wa rubba hamil fiqhin ila man huwa afqahu min. Ini salah satu daripada riwayat daripada hadis yang kita sebut tentang kelebihan tadi. Semoga Allah memberi kebaikan kepada mereka yang mendengar satu hadis daripada aku kemudian menghafalnya dan mengamalkannya dan menyebarkannya. Karena boleh jadi yang mendengar itu lebih memahami daripada mereka yang menyampaikannya. Okay. Kemudian dalam bab menyampaikan hadis Nabi SAW juga, kita kena berhati-hati dalam kita nak sampaikan hadis Nabi SAW. Ini saranan Nabi SAW juga. Ketika mana kita nak sampaikan sesuatu perkara, terutamanya hadis Nabi SAW, hendaklah kita sentiasa berhati-hati. Kenapa? Karena kata sabda Nabi SAW, kafa bil mar'i kadhiban ay yuhaddisu bi kulli ma sami'. Cukuplah seorang itu disebut sebagai pendusta apabila dia bicarakan setiap apa yang dia dengar. Setiap apa yang dia dengar, dia habaq, dia bagi tahu, dah cukup dikatakan pendusta. Sebab dia tak nisbahkan kepada siapa yang dia sebut tadi, kadang-kadang membawa kepada pendustaan secara sengaja atau tidak sengaja. Sebab itulah semua benda yang kita dengar, kita kena pilih dulu apa yang kita nak sampaikan. Bila kita pilih, kita saring, barulah perkara tersebut kita sah ia benar sampai benar, ia adalah benar, khabar tersebut adalah benar, barulah kita sampaikan kepada orang. Dalam bab hadis Nabi SAW, kalau kita tak berhati-hati menyebabkan kita akan menipu di atas nama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman bagi mereka yang mendustakan hadis Nabi, inna kadhiba alayya laisa kakizbi ala ahadin. Sesungguhnya pembohongan, pendustaan ke atasku tidaklah sama dusta ke atas yang lain. Maknanya memperkatakan satu dan dinisbahkan kepada Nabi dalam keadaan yang dibuat itu dalam pembohongan tak sama macam kita dah berbohong kepada orang lain. Sebab berbohong di atas nama Nabi ini lebih berat. Faman kadzaba alayya muta'ammidan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, memberi amaran, barang siapa yang berdusta ke atas nama aku, di atas diriku,
muta'ammidan, dengan sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka bersedialah tempat duduknya di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita pergi lebih detail lagi tentang apa yang kita nak pelajari pada hari ini dan apa yang kita nak tumpukan dalam tempoh 12 minggu ini, insya-Allah. Okay, sebelum kita tumpukan kepada ilmu yang kita nak pelajari, di sini diketengahkan bahawa ilmu hadis ini ada pembahagian-pembahagian dia. Ilmu hadis ini ada pembahagian-pembahagian. Pembahagian yang pertama disebut sebagai fiqh sunnah, iaitu kefahaman kepada sunnah Nabi SAW. Macam mana kita nak memahami akan teks-teks hadis Nabi SAW. Cara kita nak fahami satu persatu perkataan matan hadis Nabi SAW. Begitu juga apa dia punya kehendak, apa dia punya dilalah daripada matan hadis Nabi SAW. Semua ini dalam bidang fiqh as-sunnah. Kita akan detailkan lagi sebentar lagi. Kemudian satu lagi disebut sebagai ulumul hadis, iaitu kaedah-kaedah dalam menentukan sesuatu benda itu sehingga dia adakah ia hadis ataupun tidak hadis. Ilmu-ilmu ataupun cabang-cabang ilmu yang berkaitan untuk mempelajari, untuk menentukan sama ada ia hadis yang bentuk yang macam mana, sama ada ia hadis yang mana kedudukan dia yang macam mana. Satu kaedah ataupun pendekatan untuk menentukan sama ada ia hadis di tahap status, di tahap boleh diterima ataupun boleh ditolak. Kesemuanya berada dalam ilmu ulumul hadis. Yang inilah yang kita akan fokus selama 12 minggu nanti, yang berkaitan dengan ulumul hadis, iaitu kaedah-kaedah nak kenal hadis Nabi SAW. Baik, pembahagian yang ketiga yang juga termasuk dalam kategori ilmu hadis, iaitu ilmu maghazi, ilmu yang berkaitan dengan peperangan Nabi SAW, perjalanan jihad Nabi SAW, dan juga syiar, iaitu sirah Nabi SAW. Jadi termasuk juga al-maghazi was-siyar ini termasuk juga bermula daripada zaman Nabi Adam sampailah kepada Muhammad SAW. Ini bidang maghazi dan siyar, bidang yang luas, bidang sejarah dan juga bidang sirah Nabi SAW. Sebab apa ada perkaitan dalam ilmu hadis? Kerana segala riwayat tentang maghazi dan siyar ini adalah dibawa secara bersanad. Sebab tu bila bersanad, maka dia perlu dikaji setiap sanad yang dibawa itu, nak menentukan sama ada riwayat tersebut, riwayat dalam sirah tadi, riwayat dalam maghazi tadi, benar-benar datang daripada sumber yang betul. Datang daripada sumber sahabat, datang daripada sumber Nabi SAW sendiri dan sebagainya. Dan yang terakhir dalam pembahagian ilmu hadis, iaitu dalam yang melibatkan tentang penafsiran daripada Nabi SAW, penafsiran daripada para sahabat Nabi dan penafsiran daripada tabi'in, yang mana kesemuanya bersanad juga, yang disebut sebagai tafsir bil ma'sur, tafsir Al-Quran bil ma'thur. Maknanya qauluhu ta'ala, kata-kata firman Allah SWT itu kemudian ditafsirkan oleh Nabi, dan bukti bahawa Nabi yang menafsirkan ayat tersebut dibawa secara bersanad. Begitu bukti yang dibawa oleh sahabat Nabi daripada Ibn Abbas umpamanya dibawa secara bersanad. Begitu juga daripada kata-kata daripada tabi'in ataupun yang berkaitan dengan ilmu tafsir ini yang dibawa secara bersanad. Okay, itu bukan bidang kita nak pelajari. Yang kita nak tumpukan hanya sahaja pada ulum hadis. Baik, dalam ulum hadis pula dia ada pembahagian dia. Okey. Ilmu hadis ni dia ada ilmu hadis riwayah. Dan satu lagi ulum hadis dirayah.
Okay, ulum hadis riwayah adalah ilmu yang berkaitan dengan riwayat hadis, cara menyampaikannya, cara memindahkannya daripada satu benda kepada satu benda, cara kita nak belajar, cara kita nak kenal dia secara diambil secara musyafahah, bertalaqi, face to face, ataupun secara penulisan. Ini dipanggil ulum hadis riwayah. Jadi di dalam ilmu ulum hadis riwayah ini nanti kita akan mempelajari adab-adab seorang penuntut ilmu hadis. Yang kedua, bagaimana kaifiyah riwayatul hadis, bagaimana cara nak meriwayatkan hadis, ini khususnya perawi-perawi hadis. Kemudian kaifiyah kitabatul hadis, macam mana nak tulis hadis, penulisan hadis yang macam mana, terutamanya penulisan sanad, penulisan matan dan sebagainya. Kemudian penulisan dalam kitab-kitab tertentu, macam mana nak mula, ada mukaddimah atau tidak, bab yang macam mana dan sebagainya. Begitu juga yang keempat, ma'rifati turuqut tahammul, iaitu pengetahuan tentang jalan-jalan untuk tahammul hadis, untuk menanggung beban memelihara hadis, dan sehinggalah dia dalam tempoh dia menghafalkan tu dalam keadaan yang macam mana, dan siratil ada, dan sirah-sirah, uslub-uslub cara dia nak sampaikan hadis sehingga membuktikan bahawa dia benar-benar mendengar hadis Nabi SAW. Semua dipelajari dalam ulumul hadis ar-riwayah, disebut sebagai turuqut tahammul wa siyaratil ada. InsyaAllah kita akan lihat nanti. Kemudian yang kelima, ma'rifatu turuqut tasnif, cara penulisan hadis yang dah dibukukan. Dan setiap penulisan tersebut sudah tentu ada di sana objektif-objektif daripada penulis-penulis tadi. Pengkarya-pengkarya dalam bidang hadis juga dipelajari daripada ulum hadis riwayah. Kemudian ulum hadis dirayah terbahagi kepada dua. Yang inilah yang kita nak tumpukan di sana, iaitu dirayah dari sudut sanad hadis dan dirayah dari sudut matan hadis. Okey. Dari sudut sanad hadis, insya-Allah kita akan pelajari ilmu mustalahul hadis. Ilmu mustalahul hadis ni luas bidang dia. Kita akan pelajari satu persatu selama 12 minggu nanti. Yang inilah yang kita akan detailkan nanti, iaitu dalam bidang ulum hadis dirayah. Kemudian kita akan pelajari sedikit tentang qawaid jarah wa ta'dil, iaitu kaedah-kaedah mentajrihkan rawi dan juga menta'dilkan perawi. Bila sebut sanad, maknanya sanad itu sanad adalah rangkaian perawi-perawi. Kita akan belajar nanti. Dan di sana ada kaedah-kaedah nak tentukan sama ada perawi-perawi tadi ini diterima ataupun tidak. Kemudian disebut juga di situ tentang ilmu rijal. Ilmu yang berkaitan dengan kedudukan perawi-perawi hadis. Datang daripada tabaqah yang macam mana. Dia punya tingkatan-tingkatan ataupun generasi-generasi perawi-perawi hadis. Kita nak kena kenal zaman mereka hidup dan sebagainya. Tarikh mereka lahir dan tarikh mereka wafat. Disebut dalam ilmu rijal. Kemudian yang keempat, ilmu ilalil hadis, iaitu ilal hadis, ilmu yang menceritakan tentang kecacatan-kecacatan yang ada pada perawi hadis. Sebab yang disebut sebagai ilalil hadis, yang menyebabkan dengan adanya kecacatan tadi memungkinkan kita untuk menolak ia sebagai sebuah hadis Nabi SAW, yang mana dilihat pada sudut perawi-perawinya. Yang kelima adalah ilmu takhrij, iaitu satu bab yang berkaitan dengan nak tahu di mana adanya hadis tersebut. Hadis tersebut ada di dalam
mana, penulisan mana dan sebagainya, yang ini disebut sebagai ilmu takhrijul hadis. Ataupun hadis ini datang daripada riwayat siapa. Yang ini dalam ilmu takhrijul hadis. InsyaAllah kita akan pelajari dalam minggu yang dalam 12 minggu nanti. Allah kita akan lihat. Ilmu takhrij biasanya akan datang selepasnya dirasatil asanid, iaitu pengkajian tentang sanad-sanad hadis Nabi SAW. Kemudian dari sudut matannya pula, insya-Allah kita akan ketengahkan nanti, walaupun tidak detail, insya-Allah kita akan cuba ketengahkan tentang ma'rifatul gharibul hadis, pengetahuan tentang gharib, iaitu perkataan-perkataan yang tidak difahami daripada hadis Nabi SAW. Ini satu bidang khas juga tentang matan hadis. Kemudian kita akan belajar juga tentang cara-cara ulama mensyarahkan hadis. Kitab-kitab syarah daripada matan-matan hadis tadi. Syuruhatil hadis, kemudian mukhtalaful hadis, iaitu wa mushkilatul athar, iaitu hadis-hadis yang dikatakan ada pertembungan antara satu sama lain. Juga dipelajari dalam bab matan hadis, disebut sebagai ada muskil, matan hadis tersebut ada dia punya pertembungan, seolah-olah macam tak boleh, ada di sini larangan, ada di sini arahan dan sebagainya dalam hadis tersebut. Jadi di sini disebut sebagai ilmu mukhtalaful hadis, ilmu pertembungan antara hadis. Dan yang terakhir adalah ilmu nasikh wal mansukh, iaitu ada hadis yang menjadi nasakh kepada hadis yang ada hadis yang dimansuhkan. Ini disebut dalam bab ilmu an-nasikh wal mansukh. Yang ini kita tak detailkan sangat, tapi akan disebut juga dalam minggu-minggu yang kita akan pelajari nanti, insya-Allah. Mungkin pada masa sekarang ni kita nampak macam susah nak faham, nak kenal. Tapi insya-Allah bermula pada minggu yang kedua, ketiga nanti kita akan lihat satu persatu, insya-Allah dia akan mudah untuk kita faham. Sedikit sebanyak tentang ilmu ulumul hadis. Kita nak masuk dah ni kepada detailnya tentang ilmu ulumul hadis sebagai mukaddimahnya pada malam ini, insya-Allah. Jadi apa dia makna ilmu ulumul hadis ataupun ilmu mustalahul hadis? Jadi ilmu mustalahul hadis ni apa maksud dia? Iaitu ilmu bi usuli wa qawaid. Satu cabang ilmu yang berkaitan dengan perkara asas, usul, wa qawaid, iaitu kaedah-kaedah yu'rafu biha ahwalus sanad. Dengan kaedah-kaedah tadi kita dapat mengenali keadaan sanad hadis, wa matan, dan juga matan hadis, min haitsu qabul war rad, dari sudut terima pakainya sesuatu hadis itu ataupun kita nak tolak dia. Kaedah-kaedah, asas-asas untuk kita lihat pada keadaan-keadaan sanad ataupun matan, yang mana daripada kita lihat daripada keadaan sanad ini membawa kepada boleh kita terima hadis itu sebagai hadis ataupun kita tolak ia sebagai hadis. Ilmu inilah yang kita nak pelajari nanti, insya-Allah. Ini sebuah sedikit, insya-Allah akan didetailkan nanti, iaitu apa makna hadis. Bila ditanya kepada kita apa dia hadis, hadis itu apa? Jadi kita belajar sikit pada malam ni, iaitu hadis dari sudut bahasa bermakna sesuatu yang baru, sesuatu yang dipercakapkan dan dipindahkan daripada seseorang kepada seorang yang lain. Disebut sebagai hadis. Dari sudut istilah, ma usira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqririn aw sifatin khalqiyyah aw khuluqiyyah aw sirah sawa'un akana qabla al-bi'tsah aw ba'daha. Ini takrif yang detail yang diberikan kepada kita tentang istilah hadis. Apabila sebut hadis ialah apa dia? Sesuatu yang bersumberkan kepada Nabi SAW, sama ada perkataan, perbuatan, ketetapan, pengakuan, ciri-ciri bentuk fizikal, akhlak dan tingkah laku, perjalanan hidup, sama ada sebelum atau sesudah diangkat menjadi Rasul. Itu secara ringkas, insya-Allah.
istilah lain yang digunakan bagi memaksudkan hadis yang disebut tadi, al-khabar juga boleh dikatakan sebagai hadis, al-athar juga disebut sebagai hadis. Tapi ada ulama yang meletakkan dia berlainan dengan maksud hadis Nabi SAW. Okey, yang ni kita akan pelajari nanti perbezaan Al-Quran, hadis kursi dan hadis Nabawi, insya-Allah. InsyaAllah kita akan lihat pada minggu yang kedua nanti. Okey, ini dalil tentang sunnah sebagai sumber yang kedua. Perbezaan di antara sunnah dan hadis tak ada beza sangat. Okey, bila memaksudkan kepada sunnah tadi, anda dah terangkan tentang maksud sunnah dan juga maksud hadis. Dan fungsi sunnah Nabi SAW, fungsi hadis Nabi SAW ini apa dia? Iaitu yang pertama sekali at-ta'kid, iaitu menguatkan hukum atau peristiwa yang telah ada di dalam Al-Quran. Yang kedua, tafsir, iaitu sebagai perincian terhadap ayat Al-Quran yang umum. Dan juga tasyri', iaitu menetapkan hukum yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Ini di antara fungsi-fungsi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan akhir sekali disebut tentang syubhah-syubhah terhadap hadis. Kita akan sepanjang kita akan mempelajari hadis ini, kita akan dinyatakan juga di sana tentang perkara-perkara yang berkaitan dengan anti hadis, pengingkaran khabar ahad pada tahap zanniyah as-subut. Ini antara perkara syubhah yang mungkin akan timbul sepanjang kita akan pelajari ulumul hadis nanti. Sunnah yang dicatat melainkan setelah berlaku pergolakan di kalangan orang muslimin, ini juga satu isu yang mungkin boleh menyebabkan satu golongan tertentu itu menolak hadis Nabi SAW. Isu lagi yang keempat, tidak terdapat hadis sahih dalam kitab fiqh yang menjadi sandaran hukum. Ini juga isu. Kemudian seterusnya, tuhmahan terhadap peribadi sebahagian daripada sahabat Nabi SAW. Yang ini khusus kepada golongan Syiah, yang mana mereka membuat tuhmahan yang menjadi isu besar kepada ilmu ulumul hadis, insya-Allah. Jadi masa lebih kurang ada dalam, kalau ikut tu sampai 10.30. Tapi insya-Allah pada malam ni setakat itu saja kot yang boleh anda kongsikan pada malam ni, insya-Allah. Kalaulah ada persoalan apa-apa saja yang kita nak kongsi pada malam ni, insya-Allah bolehlah bertanya pada malam ni. Dan mudah-mudahan kita mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita buka sedikit soalan, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Nak tanya sama ada malam ini yang kedua ke atau yang pertama? Sebab minggu lepas Ana terlupa nak tengok. Okey, malam ini adalah malam yang pertama. Minggu lepas sebab tak confirm lagi, kata ada tak confirm. Jadi Ana tak dapat jalankan pengajian kita lah pada minggu lepas. Patutnya minggu lepas, tetapi Ana tak dapat arahan secara rasmi untuk memulakan kuliah tu. Jadi Ana buat pada minggu ni lah. Jadi mohon maaf lah bagi mereka yang menunggu pada minggu lepas. Okey, yang kedua, mengapa nama orang yang dah mendaftar belum dimasukkan dalam link WhatsApp? Oh, itu pihak KTD yang akan uruskan. InsyaAllah maklumkan kepada Ana dalam grup Telegram ataupun dalam mana-mana yang belum terdaftar lagi, insyaAllah. Tak ada Telegram untuk modul ini. Yang Ana ada modul yang dulu yang dah pernah ada register 2 semester lepas tu. Yang tu ada. Yang baru ni dah daftar tapi tak ada link lagi. Baik. InsyaAllah akan diuruskan oleh pihak admin, insyaAllah. Dah ada. Dah ada grup modul 2, dah ada dah.
Grup dalam Telegram ya. Dah ada. Anda nama tak ada. Okey, yang ketiga, Anda rasa pelajaran ni sangat susah. Sangat apa ni, penyampaiannya pun macam padat dengan maklumat-maklumat yang macam baru bagi kami. Jadi a bit difficult lah. Congested, difficult, new, macam dalam malam pula tu kan. Wallah alam, tapi kami cubalah insyaAllah. Allah alam. Itu antara kekangan-kekangan yang kita hadapi berkenaan dengan pengajian ulumul hadis ini, insyaAllah. Dia satu benda yang baru sebab bagi kami asatizah ataupun guru-guru agama ni, dia satu benda yang menjadi asas kepada pengajian Islam sebenarnya. Tapi bagi orang yang bukan bidang dia, kemungkinan dia tidak nampak lagi lah, sehinggalah insya-Allah apabila kita pelajari nanti satu persatu, insya-Allah kita akan guna pendekatan yang paling mudah untuk kita faham, supaya mungkin yang diterangkan tadi itu sebagai pencetus semangat ataupun bukan nak bagi susah lagi tak, tetapi nak memudahkan sebenarnya. Mungkin kita nampak isi-isi pada malam ni agak berat sedikit, istilah-istilah yang digunakan mungkin tak dapat difahami, mungkin setengah kita faham, mungkin kita salah faham dan sebagainya. Insya-Allah kalau ada apa-apa yang tak dapat sampai maksudnya nanti, boleh kita tanya berulang kali, tak ada masalah insya-Allah. Ataupun kita boleh jawab di WhatsApp ataupun di mana-mana yang memudahkan untuk kita faham insya-Allah. Anda percaya kebanyakan yang peserta mereka bukan dalam bidang pengajian Islam. Itu yang memang anda faham. Jadi insya-Allah kita akan memudahkan, sebab ini kaedah-kaedah untuk kita kenali hadis Nabi SAW. Jadi perlukan sedikit fokus dan juga kalau boleh jangan terlepaslah daripada satu slot kepada satu slot, insya-Allah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Bani slide tadi ataupun nota tu boleh bagi tak masuk dalam grup tak, kita boleh kita print. Ya boleh sebab anda dah letak dalam grup modul 2 tadi. Dah letak lah. Mungkin terlepas, ada yang terlepas pandang kan? Kalau scroll di atas tu hari ni saya letak. Okey. Minggu yang pertama hadis kan. Itu saya dah letak kat situ. Jadi kalau nak rujuk apa semua ataupun nak komen di situ pun boleh, tak ada masalah insya-Allah. Okay, di sini ada pertanyaan daripada Siti Mahmudah Dilalah. Dilalah tu maknanya bila ada satu dalil itu membawa kepada apa? Membawa kepada perintah apa? Perintah wajib ke? Perintah sunat ke? Perintah apakah daripada situ? Itu maksud dilalah tu. Jadi insya-Allah kita akan faham apabila kita berada dalam situasi yang kita nak terangkan benda tu nanti, insya-Allah kita akan faham daripada situ. Sekarang ni secara umum dahulu. Mungkin istilah tu berat bagi kita untuk faham, tapi insya-Allah kita doakan agar Allah SWT memudahkan kita insya-Allah. Baik, ada soalan lagi sebelum anda percaya yang ada dalam ni ke semua yang daftar ataupun yang baru mengikuti pada malam ni? Anda dah daftar. Ya. Jadi anda harap bersemangat semulalah untuk mempelajari kalau yang dah daftar tu, sebab jangan give up pula bila tak faham, bila tak apa tu. InsyaAllah anda sedia membantulah untuk kita memahami ilmu-ilmu yang bakal kita pelajari insyaAllah. Kalau tidak ada apa-apa lagi, insya-Allah kita tangguhkan dulu majlis kita pada malam ni. Muhadarah kita pada malam ni, insya-Allah kita bawa isu-isu yang mungkin ni pada minggu hadapan insya-Allah.
Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tangguh dulu dengan bacaan kafaratul majlis dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.